tentang Felda Plantation dalam buku Jingga. Tawaran 100 hari, kalau sekiranya Pakatan Rakyat memerintah, kita akan memansuhkan Felda Plantation. Saya nak sebut di sini dan saya ingin mengulangi apa yang disebut oleh Datuk Ahmad Maslan. Ini bukan gimmick politik. Kita begitu serius dan sebagai buktinya pada 28 Mei yang akan datang, suatu himpunan besar-besaran warga Felda akan dibuat di negeri Pahang. Negeri yang mempunyai kawasan penempatan Felda terbesar di Malaysia. Di mana dalam himpunan ini kita akan mengeluarkan satu borang yang dipanggil Borang Permohonan Tanah Felda Plantation. Nak membayangkan bagaimana kesediaan kita Pakatan Rakyat. Sebab banyak orang bertanya apa persediaan Pakatan Rakyat untuk menangani isu Felda Plantation. Sebab itu janji kita dalam tempoh 100 hari. So kita akan keluarkan satu borang permohonan tanah ini, di mana borang ini kita akan agih-agihkan kepada seluruh generasi kedua dan ketiga Felda. Dan melalui borang ini, itu satu permulaan kita, dan kita akan gunakan cawangan-cawangan anak. Yang keduanya, kita akan gunakan semua kita punya agensi-agensi dalam parti, dan juga kita bersedia untuk bekerjasama dengan agensi-agensi dalam Felda seperti Persatuan Belia, Jawatankuasa Kemajuan Kampung di Felda, untuk kita mula menapis semua permohonan-permohonan yang sampai kepada kita. Dan apabila Kerajaan Pakatan Rakyat membentuk kerajaan selepas pilihan raya ke-13, borang-borang ini akan diguna pakai untuk menyemak semua kriteria yang layak kepada mereka yang memohon, dan sama ada kita tanah 367,000 hektar tanah Felda Plantation kita nak agih seluas 10 ekar macam peroka, itu akan menjadi satu proses yang lain. Mana kita nak tengok balik, sebab ada yang mengatakan dalam keadaan sekarang mungkin tidak sesuai nak bagi 10 ekar macam peroka sekarang dapat. Mungkin kita akan kurangkan jadi 5 ekar. Kita akan cek balik supaya dengan ini lebih ramai anak-anak peroka yang akan mendapat habuan. Maknanya proses ini kita akan gerakkan lebih awal. Ini tanda kita serius untuk mempertingkatkan sosioekonomi 1.6 juta warga Felda. Mana ini satu program besar yang akan dilancarkan oleh pemimpin tertinggi Pakatan Rakyat di negeri Pahang pada 28 hari bulan. Selain kita akan menayangkan dalam himpunan 28 hari bulan ini, kita akan tayangkan satu montaj kita punya perancangan untuk mewujudkan sebuah Universiti Felda. Saya telah bercakap banyak kali dengan kerajaan dan Felda supaya satu universiti dapat ditubuhkan. Sebab Felda merupakan satu agensi kerajaan yang besar. Kalau syarikat-syarikat lain dah ada universiti, kenapa Felda tak ada universiti? Sekarang ni kita banyak menghabiskan wang dan membelanjakan wang. Student-student daripada anak-anak peroka kita hantar ke Universiti Lim Kok Wing. Kita keluarkan grant peruntukan, didedahkan dalam parlimen. Bagaimana Timbalan Menteri Datuk Ahmad Maslan sendiri menyatakan bahawa setiap tahun kita menghabiskan sekurang-kurangnya 25 juta kepada Universiti Lim Kok Wing. Itu baru satu program kita dengan Universiti Lim Kok Wing, belum lagi dengan universiti yang lain. Saya menjangkakan untuk pendidikan sahaja Felda menghabiskan wang mungkin hampir 100 juta. Tetapi bukan milik Felda. Itu semua merupakan program kita dengan universiti yang lain. Kenapa tidak suatu era baru dapat dilaksanakan kalau Felda ni terkenal sebagai badan yang terlibat secara khusus dalam dunia komoditi, kelapa sawit dan getah. Satu universiti yang berasaskan kepada teknologi peladangan dapat diwujudkan.
sebagai satu usaha, satu transformasi untuk mempertingkatkan kualiti kita dalam sektor peladangan. Kenapa tidak dibuat? Dan anak-anak peneroka, bahkan mungkin anak-anak luar daripada Felda boleh belajar di situ, dan kita akan menghasilkan pakar-pakar kita dalam sektor peladangan. Tapi nampaknya jawapan Datuk Maslan, dia kata belum ada keperluan buat masa ini. Maknanya sekali lagi kerajaan tidak serius. Sebab itu kita tunjukkan kita punya kesungguhan. Kalau Pakatan Rakyat memerintah, itu akan menjadi agenda utama Pakatan Rakyat untuk mewujudkan Universiti Felda sebagaimana saya bangkitkan dalam Konvensyen Pakatan Rakyat di Pulau Pinang pada tahun lalu. Berhubung dengan hutang peneroka, hutang-hutang peneroka, dan ini peneroka-peneroka yang mereka serah kebun mereka kepada Felda, dan usia mereka dah lanjut. Mereka cukup bimbang dengan kedudukan hutang mereka. Ada peneroka umur dah 70 tahun, 80 tahun, hutang mereka begitu tinggi, sampai ada yang mencecah sampai 100,000 hutang mereka. Saya fikir ini satu malapetaka bagi pekebun kecil dalam negara kita, terutamanya orang Melayu. Saya tidak fikir agensi lain menerima keadaan yang seperti ini. Saya cek Felkra, peserta-peserta Felkra, mereka ada hutang, tapi hutang mereka tidak setinggi peneroka-peneroka Felda. Tapi bagi peneroka-peneroka Felda, ada hutang mereka sampai 100,000. Saya bersedia untuk mengemukakan bukti-bukti, nak tunjuk pada rakan-rakan media, memang kos hutang mereka yang dipanggil kos tanam semula peneroka-peneroka Felda. Dan ini juga yang sentiasa kita panjangkan kepada pihak Felda. Malangnya, kita menghabiskan banyak masa apabila berbincang dengan Felda. Felda langsung tidak bersedia untuk menyemak semula kedudukan hutang-hutang ini. Kalau dikata hutang tu 70,000, 70,000 inilah yang peneroka kena bayar. Walaupun ada inisiatif di kalangan anak-anak, memang ada, terutama bagi anak-anak peneroka yang dia ada duit. Dia bila dia tengok hutang bapak dia terlalu tinggi, anak ni dia ambil tanggungjawab. Saya ditemui baru-baru ini seorang anak peneroka, dia simpati dengan bapak dia. Hutang bapak dia besar sangat. Jadi dia ambil di Felda, dia sendiri. Dia tak berunding dengan saya, tapi dia dah bayar baru dia bercakap dengan saya. Dia terpaksa bayar satu sejumlah yang agak besar. Dia kata hampir 60,000 dia bayar bagi pihak bapak dia. Bagi saya ini tidak adil sebenarnya. Kerana berkali-kali kita minta suatu penyata yang lengkap. Bagaimana hutang itu boleh berlaku dengan jumlah yang begitu besar. Kan? Tapi Felda gagal untuk mengemukakan satu plan atau penyata. Yang sepatutnya penyata itu mengemukakan secara jelas. Hutang apa? Sara hidup berapa, hutang baja berapa, hutang apa ni, buat teres berapa. Supaya dengan ini peneroka puas hati. Macam rakan-rakan media pun, kalau kita buat loan, kan, kita akan dapat statement pada setiap bulan. Kan? Berapa baki hutang kita dengan satu apa ni, satu pembentangan yang kita puas hati. Kalau kita tak puas hati pun kita boleh refer dan kita akan dapat jawapan yang memuaskan. Tapi yang berlaku di Felda tidak begitu. Mana-mana peneroka yang kritis dianggap mereka ini masyarakat yang tidak bersyukur. Itu saja modal Felda, tak bersyukur. Jadi bagaimana kita nak mewujudkan satu keadilan tentang hak peneroka-peneroka Felda. Dan soal hutang ini bukan main-main. Ini satu yang serius dalam hidup. Sebab dia membebankan. Saya ambil contoh. Apabila hutang peneroka 70,000, dia nak serah kepada anak-anak. Okey, sebagai pewaris, dia nak menamakan siapa pentadbir tanah. Bila anak cek hutang dia, hutang bapak dia, anak tak bersedia. Anak-anak tak bersedia. Dia bukan nak mewariskan harta, dia nak mewariskan hutang. Hutang tu bukan 20-30,000. Hutang tu sampai 80-90,000. Satu jumlah yang sangat besar. Dan bila kita bangkitkan perkara-perkara seperti ini, nampaknya sampai hari ini Felda tidak bersedia untuk bincang bagaimana satu mekanisme dapat dilakukan untuk kita cek balik semua hutang-hutang peneroka yang melibatkan
Mengikut perkiraan saya, melibatkan tidak kurang daripada 100,000 warga Felda. Sebab Felda ada 112,000. Yang buat sendiri ni lebih kurang dalam sekitar, sekarang ni yang mutakhir dalam sekitar 15,000. Begitulah. Yang lain tu serah pada Felda. Bila serah pada Felda, mereka tidak akan terlepas daripada hutang piutang. Jadi ini fenomena yang serius. Sebab itu saya telah kemukakan kepada Pakatan Rakyat, walaupun mungkin ini dianggap satu cadangan yang ekstrim daripada anak, tapi kita minta Pakatan Rakyat mempertimbangkan supaya hutang-hutang penoka ni dilupuskan. Dan kalau dilupuskan, maknanya kerajaan baru memperuntukkan lebih kurang sekitar 500 juta untuk melupuskan. Bagi saya ini satu hadiah yang paling berharga bagi warga Felda. Setelah mereka berbakti, mereka bertungkus lumus berpuluh-puluh tahun sejak Felda wujud daripada tahun 1956, penempatan pertama di Felda Lurah Bilut. Saya sangat duka cita kalau Felda-Felda yang awal-awal pun hari ini apa yang mereka tanggung adalah hutang. Saudara boleh cek di Felda Lurah Bilut, ini Felda yang pertama di Malaysia. Mereka mengemukakan masalah sama, hutang. Cek dengan Felda Endau, ini Felda tertua di Johor, pun hutang. Jadi bagaimana cara kita nak menyenangkan rakyat kita? Rakyat kita hari ini, terutama masyarakat Felda, dia bingung mengenangkan hutang dia. Dah tua-tua, umur 70 tahun, pergi ke pejabat Felda, nak selesaikan, tak boleh selesai sampai dia mati. Dia rasa terkilan, masalah hutang dia tak boleh selesai sampai dia di penghujung usia dia. Jadi bagi Pakatan Rakyat, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan yang nak menyenangkan rakyat, setelah pengorbanan warga Felda, daripada bagaimana kedudukan Felda 30-40 tahun dulu, dan hari ini kita pun nampak kemajuannya, kenapa tidak sebagai satu penghargaan kerajaan kepada rakyat, maka kita lupuskan. Bukanlah jumlah besar sangat pun. Kalaulah berlaku ketirisan, corruption yang berjumlah ratusan bilion didedahkan baru-baru ini, mana wang tu kita tak tahu pergi ke mana, beratus-ratus bilion, apalah salahnya kerajaan memperuntukkan sekadar lebih kurang 500 juta untuk menyenangkan rakyat. Jadi ini saya telah kemukakan kepada pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat, dimasukkan dalam manifesto Pakatan Rakyat. Maknanya kalau Pakatan Rakyat memerintah, maka semua penyata-penyata akaun disemak semula dan kita boleh declare bahawa kerajaan akan melupuskan semua hutang-hutang peroka. Siapa yang hutang 30,000 lupus, 50,000 lupus, maknanya dia zero. Jadi dia pun lega, dia berasa lega dengan bebanan yang mereka tanggung selama ini. Jadi ini beberapa perkara yang saya nak sebut kepada rakan-rakan media dalam perkara yang begini penting, tindakan-tindakan yang begini penting. Dan akhirnya saya ingin saya mendesak kepada pihak Felda supaya dapat mengemukakan berapa jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Felda sepanjang berlakunya pilihan raya kecil di Tenang dan di Keردau baru-baru ini. Sebab kita dapati bagaimana jentera Felda diperkudakan, digunakan daripada semua pegawai-pegawai mereka di Kuala Lumpur, semua penguruh-penguruh Felda, anak-anak syarikat mereka digembling, terlibat secara langsung dalam pilihan raya kecil. Kita dapat saksikan sama ada di pilihan raya kecil Tenang yang membabitkan 3 Felda, dan juga di pilihan raya kecil Keردau juga membabitkan 3 Felda. Sebab ini wang peneroka-peneroka Felda. Selama ini mereka sebut wang reserve Felda pun dah makin merosot. Jadi saya dapat maklum balas bahawa seakan-akan jumlah itu sangat besar. Jadi kita minta mereka tolong dedahkan berapa juta yang telah dihabiskan oleh Felda sepanjang pilihan raya kecil. Dan saya dah 2-3 kali sebut supaya mereka dedahkan berapakah jumlah pesaraan, bayaran pesaraan kepada Tan Sri Yusof Noh sebagai pengurusi Felda. Sampai hari ini dia tak jawab. Saya dapat satu slip di mana ni membabitkan
Felda wilayah Segamat saja. Dia ada lebih kurang 10 pejabat wilayah Felda. Di wilayah Segamat saja yang dibayar kepada Tan Sri Yusof Noh sebagai sagu hati persaraan sebanyak 84,000 baru satu wilayah. Adakah satu wilayah ini saja yang bayar ataupun semua wilayah-wilayah Felda diarahkan untuk membuat pembayaran? Maknanya dan adakah jumlahnya sama? Kalau sama, kalau 10 artinya dia telah melibatkan lebih kurang 840 ribu pada seorang pengurusi Felda yang telah diberi allowance dengan jumlah yang besar. Saya masih ingat Yang Berhormat Sri Warasa kemukakan dalam parlimen, adakah benar allowance Tan Sri Yusof Noh lebih kurang 100,000 sebulan? Jadi adakah tidak mencukupi 100,000 yang diterima oleh Yusof Noh sehingga membolehkan beliau menerima sagu hati persaraan yang begini besar dan dibayar dengan wang siapa? Ini satu persoalan. Yang saya terima, benda ni saya terima ni daripada pihak-pihak yang dia rasa terkilan kenapa wang sagu hati persaraan ini begitu besar kepada Tan Sri Yusof Noh.